Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di sini saya mewakili kumpulan saya akan membentangkan kajian kami yang bertajuk pembelajaran kooperatif dalam penggunaan aplikasi Jamboard semasa PDPR. Saya Azrizan Abu Bakar bersama rakan Nik Rosli Ibrahim, Nik Amani Nasrin, Fuadi Abdul Razak dan juga Ruziaman Omar. Kami daripada IPG Kampus Sultan Mizan dan juga Unimas. Okay, untuk itu kita lihat dulu senario semasa ya. Dan untuk pengetahuan semua, saya bentangkan kajian ini adalah dalam bentuk Jamboard ya, dalam aplikasi Jamboard. Dan kita lihat senario sekarang ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun melancarkan inisiatif pembelajaran abad 21 mulai 2015 lagi ya. Dan penggunaan teknologi untuk membangunkan kualiti pendidikan yang sesuai dengan pembelajaran abad 21. Dan untuk itu kita lihat di mana strategi pengajaran yang melibatkan penyertaan aktif pelajar untuk dipraktikkan sangat dipentingkan dalam hasrat pembelajaran abad 21 ini. Dan oleh itu hasrat ini juga perlu dilunaskan walaupun aktiviti pengajaran dijalankan dalam talian akibat pandemik COVID-19. Oleh itu, golongan pendidik perlulah mengaplikasikan pelbagai kaedah dalam talian bagi mencapai matlamat tersebut. Okay, untuk itu kita lihat dahulu tentang kajian lepas ya. Di sini kita lihat responden sangat positif terhadap penggunaan dan juga penerimaan Google Jamboard khususnya ketika melaksanakan aktiviti secara berkumpulan yang telah dijalankan oleh Melvin pada tahun 2021 ya. Ini merupakan antara kajian yang terkini dan dikatakan bahawa Jamboard sangat sesuai untuk memenuhi tuntutan pembelajaran abad 21 yang menekankan kreativiti, maklumat, komunikasi serta pengajaran yang berpusatkan pelajar. Hamzah dan Muhammad Nasri pada tahun 2020 juga mengatakan bahawa adanya keberkesanan melalui pembelajaran kooperatif terhadap motivasi pembelajaran murid. Ya, begitu juga dengan kajian yang telah dijalankan oleh Yahya, Shihez dan juga Ghazli yang mengatakan bahawa sikap guru teknik dan vokasional terhadap pembelajaran kooperatif dalam bilik dalam kelas adalah positif ya. Namun begitu adanya kekangan masa dan juga sikap pelajar yang membataskan pelaksanaan ini di sekolah tersebut. Okey, kita lihat pula tinjauan kajian lepas lagi ya yang mengatakan bahawa penggunaan teknologi dalam sesi pengajaran bukan sahaja mampu menjadikan sesi pengajaran lebih menarik dan aktif, malah mampu menyuburkan sikap aspek pembelajaran kooperatif melalui aktiviti yang dilaksanakan. Okay, di sini Yahya dan juga Bahuri ada mengatakan bahawa pembelajaran kooperatif merupakan satu strategi pengajaran di mana para pelajar saling membantu di antara satu sama lain dalam kelompok kumpulan yang kecil ya. Begitu juga dengan kajian Azizi et al. Pada tahun 2011 mengatakan bahawa pembelajaran kooperatif mampu dibentuk apabila pelajar bekerja secara berpasukan, saling berkongsi idea, bertanggungjawab dalam menentukan kejayaan diri dan kumpulan. Okay, dan ini merupakan antara objektif kajian kami, iaitu yang pertama, mengenal pasti elemen pembelajaran kooperatif dalam aspek keterampilan interpersonal. Objektif yang kedua adalah untuk mengenal pasti elemen pembelajaran kooperatif dalam aspek hak milik bersama. Dan yang ketiga adalah untuk melihat sejauh manakah pelajar terlibat dalam pembelajaran kooperatif menggunakan aplikasi Jamboard. Metodologi kajian kami adalah reka bentuk kaedah tinjauan dan juga temu bual dan kaedah non-probability kerana tujuan kajian kami adalah bukan untuk digeneralisasikan kepada keseluruhan populasi ya. Responden kajian kami terdiri daripada 112 orang siswa guru di IPG Kampus Sultan Mizan bagi program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dan juga program Diploma Pasca Siswazah
Pendidikan ambilan Jun 2021 dan kami menggunakan soal sedik berbentuk Google Form dan juga temu bual dalam talian. Oleh itu, marilah sama-sama kita lihat hasil dapatan kajian kami. Yang pertama, kita lihat daripada aspek keterampilan interpersonal. Antara item yang kami nilai adalah dari segi saya mempelajari kemahiran interpersonal semasa menggunakan aplikasi Jamboard. Saya dapat meningkatkan kemahiran diri secara individu. Saya dapat memberi sumbangan dan motivasi. Saya menghormati pandangan rakan dan juga saya dapat menerima pandangan rakan. Ya. Di sini kita lihat saya mempelajari kemahiran interpersonal mendapat min yang paling tinggi iaitu 4.96 dan secara keseluruhannya aspek keterampilan interpersonal ini mendapat sangat setuju dan setuju yang peratusannya sangat tinggi ya. Begitu juga dengan aspek milik bersama dalam pembelajaran kooperatif. Item yang terlibat adalah saya bekerjasama semasa menyiapkan aktiviti yang diberikan. Saya menghargai hak pemilikan bersama semasa menggunakan Jamboard. Saya gemar bekerja secara bersama-sama berbanding bekerja secara individu dan juga saya dapat memahami tanggungjawab saya dalam memberi sumbangan semasa menggunakan Jamboard. Jadi untuk aspek ini kita lihat siswa guru sangat bersetuju dan setuju dengan aspek pendidikan bersama ini. Dengan kita lihat nilai peratusan yang diberikan adalah sangat tinggi. Dan bagi item saya menghargai hak pendidikan bersama mempunyai nilai min yang paling tinggi di sini iaitu 4.63 ya. Dan seterusnya siswa guru juga bersetuju bahawa sesi pengajaran yang menggunakan Jamboard menjadikan sesi PDPR lebih aktif, lebih berfokus, lebih bermakna dan juga menjadikan perkongsian idea lebih aktif dengan nilai min yang tinggi ya, antaranya adalah 4.75 untuk item di sini ya. Dan seterusnya saya paparkan tentang dapatan hasil temu bual bersama beberapa orang siswa guru. Ini antaranya untuk item menghormati pandangan ya di sini. Kita lihat siswa guru mengatakan bahawa Jamboard boleh meningkatkan kolaboratif kerana saya dan rakan-rakan dapat menyuarakan idea masing-masing walaupun berada pada lokasi yang berbeza. Okay, manakala bagi item hak milik bersama, siswa B mengatakan bahawa aplikasi Jamboard mampu kolaboratif kerana saya dan rakan-rakan sekelas berkebolehan untuk berinteraksi bersama-sama bagi menghasilkan satu tugasan secara berkumpulan dan menjadikan hasil kerja itu menjadi lebih menarik dan kreatif ya. Jadi di sini siswa guru sangat bersetuju dengan aspek kooperatif yang dapat diaplikasikan dalam sesi pengajaran menggunakan Jamboard. Begitu juga dengan aspek kebergantungan positif ya, kita lihat siswa guru mengatakan bahawa Jamboard dapat membantu saya melakukan setiap tugasan terutamanya melibatkan secara kumpulan. Mereka juga mengatakan bahawa dapat jimat masa dan kolaboratif itu memang dapat dipupuk bila menggunakan aplikasi Jamboard ini. Begitu juga dengan aspek penyertaan sama rata. Siswa guru C mengatakan bahawa penggunaan Jamboard sangat menarik kerana memberi peluang kepada setiap peserta untuk mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan. Jadi siswa C mengatakan bahawa Jamboard juga boleh menjadikan medium interaktif yang berkesan antara guru dan juga pelajar. Ya, jadi apa yang telah dinyatakan oleh siswa guru tadi kita dapat lihat dalam slide ini di mana sesi pembelajaran dapat dijalankan secara kolaboratif dan juga aktif melalui kerjasama yang dijalankan oleh setiap ahli kumpulan ya. Dan kalau kita lihat di sini setiap ahli kumpulan dapat melaksanakan aktiviti secara
bersama untuk setiap tugasan yang diberikan oleh para pendidik, ya. Dan sebagai rumusannya, saya ingin menyatakan bahawa aspek pembelajaran kooperatif, ya, dapat diaplikasikan melalui penggunaan aplikasi Jamboard ini, terutamanya semasa sesi PDPR. Dan aplikasi Jamboard mempunyai kelebihan seperti menjadikan sesi pengajaran lebih aktif, responsif dan juga mewujudkan sesi kolaboratif, ya. Dan Jamboard juga dapat menyuarakan aspirasi siswa daripada pelbagai sudut di samping menyemai sikap untuk bekerjasama selaras dengan aspek pembelajaran kooperatif dan juga pembelajaran abad 21. Dan sikap kerjasama berkumpulan yang diaplikasikan dalam Jamboard ini mampu melahirkan elemen penyertaan sama rata, hak milik bersama dan juga kebergantungan positif antara siswa guru. Dengan ini, melalui penggunaan Jamboard ini, tidak siapa pun yang akan terpinggir dalam menjalankan aktiviti secara kumpulan menggunakan aplikasi Jamboard, kerana setiap ahli dalam kumpulan dapat melahirkan aspirasi mereka sendiri melalui sesi kolaboratif yang diaplikasikan. Jadi oleh itu, semua pihak yang berkepentingan seperti kementerian dan juga institusi terlibat perlu, ya, mengambil inisiatif dengan menyediakan pelbagai kemudahan seperti akses internet yang sebaiknya, ya, agar siswa guru dan juga para pendidik dapat mengaplikasikan, ya, kaedah terkini selaras dengan pengajaran abad 21, ya, dan diharapkan pendedahan tentang teknologi pembelajaran terkini seperti Jamboard ini sangat diperlukan pada waktu ini, ya, terutamanya semasa pandemik yang melanda negara dan juga dunia sekarang ini. Jadi saya rasa itu saja daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.